Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Petang ni kita teruskan pengajian kita surah yang ke-63 iaitu Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Semalam surah Al-Jumu'ah. Sebagaimana yang kita sedia maklum dalam pembukaan baru ni, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun dan At-Talaq merupakan surah-surah yang membicarakan soal infak. 4 surah sebelum itu bab jihad. Dan selepas At-Talaq, surah penutup infak, iaitu dia kembali semula kepada jihad dan infak. Semalam Al-Jumu'ah infak, yang ni membicarakan golongan-golongan yang takut dengan infak, iaitu golongan munafik. Pada petang ini surah Munafik juga surah membicarakan soal infak. Kita baca dulu dia punya ayat-ayat dia, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan istiqamah untuk belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina al-kadzibun. Itu dia di antara teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguran dalam teguran membina. Surah Al-Munafiqun, surah yang bicarakan soal infak. Dia punya juga ada asbabun nuzul dia. Asbabun nuzul dia yakni satu sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia telah mendengar sendiri kata-kata ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, sewaktu balik daripada perang dipanggil perang Mustalik. Perang Mustalik ini perang yang setengah ulama mengatakan tahun yang ke-6 Hijrah, setengah mengatakan tahun yang ke-5 Hijrah, yakni selepas daripada perang Uhud. Perang Mustalik ini di Mekah, yakni Nabi menyerang golongan-golongan Bani Mustalik di Mekah. Bani Mustalik ini ialah, walaupun ada juga orang mengatakan golongan Yahudi, sebenarnya mereka ini daripada golongan Arab. Golongan Arab. Kenapa Nabi menyerang mereka? Nabi menyerang mereka kerana golongan Bani Mustalik ini dah buat perancangan. Tak puas hati dengan Nabi. Dalam masa perang Uhud lagi, mereka buat perancangan nak serang Madinah, nak menyerang Nabi. Maka Nabi hantar sahabat dia untuk pergi merisik. Hantar spy lah, pergi di perkampungan Bani Mustalik ini, yang diketuai oleh ketua dia Al-Harith. Haris Abu Dira. Kalau kita masih ingat, isteri Nabi, satu nama dia Juwairah. Juwairah ini Nabi tawan selepas dengan perang ni, anak Al-Haris menjadi isteri Nabi, menjadi isteri Nabi, Juwairah. Banyak kisah dalam perang ni sebenarnya, kisah Aisyah difitnah juga dalam perang Mustalik ini. Maka Nabi hantar spy dia pergi tengok betul ke tak betul dia nak serang. Maka betul dia menyamar sebagai golongan Bani Mustalik juga, orang kuat ni juga. Maka dapat info dia, balik cerita dengan Nabi besar kita, betul bahawasanya Bani Mustalik ni, Haris ini akan serang Nabi di Madinah. Maka awal lagi Nabi meminta serangan mereka dengan menyerang mereka dulu. Bila Nabi menyerang mereka, golongan munafik tahu bahawasanya Bani Mustalik tak kuat sangat pun. Dan dia kaya.
Jadi ketika inilah golongan munafik ini dia tahu bila pergi berperang dengan Mustalik ini menang tentera Islam. Maka dia kata ketika inilah banyak harta-harta rampasan, harta ghanimah akan diberi, akan dapat. Maka dia pergi ikut berperang juga. Maka golongan munafik ini pergi berperang. Pergi mengikut Nabi juga pergi berperang. Maka direngkahkan cerita bila serang kalahlah Bani Mustalik ini. Bila kalah maka banyak rampas, betul banyak rampasan harta-harta ghanimah ni. Ini bagi pada semua sekali golongan munafik pun sama. Pasal tentera perang semua dapat harta ghanimah. Harta ghanimah ini ialah harta yang dibagi paling banyak ialah golongan-golongan askar yang pergi berperang. Ada elang-elang dia, elang yang berkuda, elang naik unta, elang jalan kaki, ada berbeza-beza harta ghanimah tersebut. Maka bila habis perang tersebut, dalam perjalanan balik ada sedikit pertelingkahan di antara tentera Islam, yakni golongan Ansar dengan golongan Muhajirin. Ada pendapat mengatakan dia berebut untuk bagi minum unta. Bila berebut tu ada sikit pergaduhan, maka orang Muhajirin dah pukul orang Ansar. Bila terkena pukul, orang Ansar panggil, ya orang Ansar datang tolong kami. Bila tengok orang Muhajirin pun, wahai Muhajirin datang tolong kami. Maka sampai ke pengetuan Rasulullah SAW. Bila sampai ke pengetuan Nabi kata masih adakah perangai jahiliyah dalam masuk Islam semua pun? Maka Nabi marah, maka berdamai. Bila mereka berdamai, pasal yang tukang hasutnya munafik. Suruh bergaduh ni munafik tadi, yang tukang batu ronser ni munafik tadi. Maka dia tak puas hatilah pasal berbaik semula. Bila tak puas hati, dia mula cari idea bagaimana cara supaya menyakitkan hati orang Islam ini. Maka dia pun mengeluarlah perkataan dia. Tunggulah, dia kata, orang Muhajirin, kalau kamu balik semula ke Madinah ni dalam masa yang sama, orang yang mulia, yakni orang Madinah, orang Ansar, dia kononnya orang Yahudi, kononnya orang mulia, akan halau orang Muhajirin daripada Madinah. Itu kata-kata dia. Maka terkejut. Pas Zaid bin Arqam dengar. Bila dengar, dia sedih sangat. Sedih sangat di antara kata-kata orang munafik ini yang menghina Islam. Dia kata lagi, janganlah kita bersedekah kalau kita tak bagi duit kepada Nabi. Nescaya dia kata semua orang Muhajirin akan tinggalkan Nabi. Dia ingat Nabi ini bila orang bagi duit dengan dia, orang lain nak duit sebagaimana orang munafik tadi. Dia kata, janganlah kamu semua bersedekah kepada orang-orang Muhajirin di sisi Rasulullah. Kalau tidak, mesti kalau tak bagi sedekah, mereka akan lari daripada Nabi. Maka ketika itulah orang Madinah boleh halau Nabi balik ke Mekah. Ke Mekah balik. Maka dengar cerita macam ini, maka dia pun bagi tahu pak saudara dia, wahai pak saudara, nama Zaid tadi, sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bagi tahu saudara dia, wahai pak saudara aku dengar sendiri dengan telinga aku bahwasanya golongan munafik Abdullah Ubay kata sekian. Dia kata, jadi aku nak bagi tahu Rasulullah. Maka pak saudara berpesan, wahai Zaid, kamu tahu tak, Abdullah Ubay ni orang yang licik, dia pandai bersumpah segala Nabi akan percaya dengan dia. Nabi tak percaya dengan kamu, tak bercakaplah, dia kata. Tapi tak boleh, aku nak pergi cakap juga. Dia pasal aku aku sayang dengan Islam. Maka dia pergi cakap juga. Bila dia pergi cakap juga, maka Nabi tanya dia, ada kamu dengar sendiri? Saya dengar sendiri. Maka Nabi panggil Abdullah bin Ubay. Panggil apa? Tanya dia. Betul ke tak betul? Kamu kata seperti mana Zaid ni cerita dengan aku. Kamu kata kamu tak nak bersedekah lagi. Kamu tak nak bagi infak lagi pada tentera Islam. Bila kamu tak bagi, kononnya orang Islam akan lari daripada aku. Betul tak betul? Maka Zaid pun bersumpah. Allah pun bersumpah lah. Sumpah orang munafik ni. Demi Allah, aku tak pernah mengatakan sekian. Aku tak pernah mengeluarkan kata-kata sekian. Aku juga dengan sama kamu, wahai Rasulullah. Aku juga pergi berperang. Tak kalah aku nak hina kamu. Betul sumpah macam itu. Maka Nabi, bila orang bersumpah menggunakan nama Allah, wallahi, dia kata, maka dia percaya, dia dengar lah. Itu je. Orang yang berani sumpah ini, kalau mengikut Islam, dia benar. Pasal, kalau dia bohong, maka dia akan diseksa di hari akhirat dengan
berat sekali. Tetapi orang yang tak takut dengan perkara-perkara ini, orang tak takut dengan siksaan di hari akhirat, maka dia bersumpah main-main saja. Tengok sekarang ni, semua orang akan bersumpah untuk mempertahankan kenyataan dia, untuk menarik perhatian orang. Dia tak takut dengan siksaan yang bakal akan diterima di hari akhirat, kesan dia bersumpah palsu tadi. Maka bila dengar cerita ini, Zaid sedih sangat. Zaid balik rumah dia, Zaid menangis. Sedih. Kenapalah dia kata, liciknya Abdullah Ubay menipu Rasulullah, berani bersumpah. Maka tak boleh. Maka kesedih tadi, Allah turunkan surah ini. Tengok Allah turunkan bila hamba sedih, bila hamba rapat dengan dia, Allah turunkan kisah mengenai mereka dah. Baru ni kita tengok kisah Khawlah Sa'labah dah. Bila suami dia zihar dia sedih, Allah turun kisah dengan dia. Ini pula kisah Zaid bin Arqam pun sama, Allah turunkan juga. Sama juga dengan kisah ni. Saya cerita dalam pembukaan lah. Kisah ni juga Aisyah, kan? Bila balik daripada perang Mustalid ini, balik tadi, Aisyah tertinggal barangan dia di tempat dia berhenti dah. Dia pusing balik semua nak pakai barang kemas kalung dia tadi. Maka dia ketinggalan. Tentera Islam dah ke depan, dia masuk ke belakang. Jumpa barang dia. Dia nak balik semula. Tentera Islam diketuk oleh Marwan. Nabi tugas dia untuk cek mana-mana barang tertinggal ke dia bagi last sekali. Maka dia datang. Bila dia datang, dia nampak satu perempuan. Maka dia ajak pergi sekali dengan dia. Dia nampak, orang munafik nampak, buat jadi isu. Dia kata, Aisyah telah melakukan perkara buruk dengan Marwan ini. Dia saya baca cerita. Sedih Nabi. Pasal Nabi tak tahu benda gaib. Sedih sebulan. Sebulan Aisyah mengadu ke mak bapak dia. Bagi tahu ke mak bapak dia bagaimana. Ni, mak bapak tak nak cerita. Dia kata, wahai Aisyah, kami tak boleh buat apa. Kami tak tengok apa kamu buat apa. Kalau tidak, kami tak ada saksi. Maka last sekali, Allah turunkan juga ayat Al-Quran dalam surah An-Nur. Kisah bagaimana Aisyah ni orang yang bersih sebenarnya. Itulah nak ceritanya, bila bersedih dengan Allah, Allah akan turun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila untuk kita akhir zaman ini, Allah akan sedar apa rintihan kita, Allah akan sedar apa rayuan kita, maka Allah akan menyelesaikan segala masalah kita untuk umat akhir zaman. Maka turunlah ayat ini mengenakan sedihnya Zaid bin Arqam tadi. Kita bacalah kisah infak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'akal munafiquna, dan apabila datang kepadamu orang-orang munafik, wahai Muhammad, bila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka akan berkata, mereka bersumpahlah, wallah, demi Allah, nashhadu innaka la rasulullah, kami mengakui bahawasanya kamu ini benar-benar Rasul Allah, wahai Rasulullah. Dia mengaku, tengok tu, dia bersumpah, demi Allah, kami mengaku, tak kalah kami nak hina kamu, kami mengaku kamu ini Rasul Allah. Tengok sumpahan dia. Maka Allah jawab sumpah mereka tadi, wallahu, dan Allah ya'lamu, Allah juga mengetahui, innaka la rasuluh, kamu juga Rasul aku. Kamu, wahai Muhammad, kamu juga Rasul aku. Dan wallahu, dan Allah juga yashhadu innal munafiqina, dan Allah juga bersaksikan bahawasanya orang munafik tadi bercakap bohong dengan mengatakan sumpahan tadi, menjual nama Allah, tapi dia telah menipu kamu, wahai Rasulullah. Maka dengar ayat ni seronok sangat Zaid bin Arqam, pasal dah terjawab dah apa kesedihan dia dan selesai masalah dia untuk memberitahu Rasulullah tentang penipuan golongan munafik ini. Yashhadu innal munafiqina lakadzibun, orang munafik itu adalah pendusta sebenarnya. Ayat kedua, perangai munafik Allah bongkarkan. Perangai pasal dia tak nak, dia halang orang berinfak tadi untuk kejayaan ini. Memang dia juga buat sumpah-sumpah palsu, sedangkan dia bercakap, ittakhazu aymanahum, mereka menjadikan sumpahan-sumpahan palsu mereka, sumpahan-sumpahan mereka junnatan sebagai perisai untuk meyakinkan orang kepada dia, meyakinkan orang tentang penipuan dia, tentang hujah dia. Dia suruh orang percaya dengan dia, dia buat sumpah-sumpah palsu walaupun menjual atas nama Allah.
Kerana dia tak yakin dengan hari akhirat. Hari akhirat tak apalah, lama lagi. Kita fikir nak selesai sekarang ini. Kalau aku tak bersumpah, Nabi tak percaya dengan aku, Nabi tangkap aku. Bila Nabi tangkap aku, Nabi rampas harta aku. Dia takut. Nabi rampas aku, bunuh ke? Nabi rampas harta aku, nanti miskin lah anak bini aku. Itu yang dipikirkan. Maka dia pun berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bersumpah, fasaddu an sabilillah. Lalu mereka menghalangi daripada jalan Allah. Kesan sumpah tersebut, maka mereka menyekat untuk mengembangkan ajaran Allah sebenarnya. Pasal mereka rasakan mereka di pihak yang betul. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu amat buruk apa yang mereka kerja sebenarnya, kerana mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan, dengan balasan-balasan yang paling-paling teruk di hari akhir nanti, kesan daripada sumpahan mereka tentang pada pendustaan mereka tadi. Zalika, demikianlah sumpahan mereka tadi dengan menjual nama Allah. Maka sebenarnya bi'annahum amanu, menjadikan sumpahannya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri mereka daripada harta benda ataupun dibunuh ataupun dirampas sebenarnya. Dan kita maka itulah sumpah mereka bersumpah tadi untuk menyelamatkan diri mereka dan harta mereka daripada dirampas. Di kalangan orang beriman, mereka kata bersumpahnya tu. Tapi disebabkan mereka selalu bersumpah, selalu cakap bohong ini, thumma kafaru, lalu mereka pun di kalangan orang kafir pun, mereka akan selalu bersumpah juga kerja-kerja mereka ni. Kerja orang munafik ini bersumpah saja kerja dia. Maka bila mereka bersumpah dengan depan orang beriman pun mereka bersumpah, kemudian mereka tolak semua sekali kebenaran ini, maka Allah pun apa dia? Thumma kafaru, pasal mereka engkar tadi, fatu bi'ala, lalu dikunci atas mereka qulub, hati-hati mereka, Allah kuncikan hati-hati mereka. Pasal mereka sering bersumpah berbohong ini, maka Allah tak beri hidayah dengan mereka dengan menutup hati mereka. Lalu fahum la yafqahun, mereka tidak memahami apa-apa sebenarnya daripada ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Mereka tak yakin, walaupun mereka tahu adanya hari akhirat, mereka tak takut untuk pergi hari akhirat kerana hati mereka telah tutup. Ada telinga, ada mata, ada hati, tapi telinga, mata, hati ada bukan untuk mendengar perkara-perkara kebaikan daripada Al-Quran sebenarnya. Itulah liciknya golongan-golongan munafik yang Nabi sendiri pun tak tahu pasal dia benar-benar gaib, kecuali yang Allah nyatakan sifat-sifat mereka ni. Liciknya Abdullah Ubay, dia mati pun dia suruh Nabi solat tak. Nak ke bumi pun nak ambil jubah Nabi. Tengok begitu liciknya. Sedangkan ayah anak sendiri pun marah dengan dia. Itulah liciknya Abdullah bin Ubay, golongan munafik. Pasal dia duduk bersama-sama dengan Nabi. Idea dia banyaknya cerdik-cerdik idea dia, hingga sahabat-sahabat tak sempat memberi idea pasal didahului oleh orang munafik ini. Tengok ayat yang keempat. Allah cerita lagi tentang liciknya orang munafik ini pasal dia menyamar. Wa iza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka, wahai Muhammad, kamu melihat orang munafik, nak kenal dia. Bila kamu melihat orang munafik, wa iza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka, yakni orang munafik ini, tu'jibuka, kamu akan takjub. Takjub dengan apa? Ajsamuhum, dengan jisim, dengan badan mereka yang sasa, badan mereka cantik. Pasal daripada Yahudi, orang Yahudi ni orang yang berperawakan yang menarik, dengan badan putih, tinggi, besar, semua komplit badan dia. Ilmu tinggi, rupa parah, cantik. Bila orang cantik ini, orang akan takjub, orang akan terpukau dengan cakap mereka pasal dia memenuhi sifat kelelakian lah. Orang-orang yang badan dipanggil badan lepas, badan yang tinggi besar ini sempurna. Bukan cakap badan saja, mereka cakap pun orang ramai percaya dengan penampilan diri mereka. Lepas tu itu tubuh badan. Yang kedua, wa ayyuqalu, dan jika mereka berkata, jika orang munafik ini berkata, wahai Muhammad, tengok apa dia? Apa dia? Tasma'
liqaulihim. Kamu akan mendengarkan pada perkataan mereka. Percaya dengan kata-kata mereka. Pasal lembut dia cakap. Cakap pandai, lembut, cakap very convincing. Dia boleh mempengaruhi orang dengar kata dia. Dengan rupa pakaian cantik, dengan cakap yang pandai, orang terpedaya dengan kata-kata dia, orang percaya dengan dia, dia bersumpah pula. Maka itu cukup lengkap percakapan hujah-hujah mereka untuk menipu orang lain. Tapi Allah katalah, ka'annahu, walau bagaimanapun mereka ini sebenarnya wahai Muhammad, ka'annahum, seakan-akan mereka ini, yang Allah buat umpamaan, khusyubum musannadah. Sebagaimana kayu-kayu yang tersandar, kayu-kayu api yang sedang tersandar untuk dibakar. Kalau kita tengok berjalan kampung kita sekarang, tengok musim orang buat lemang raya nanti, disandar kayu-kayu api. Macam itulah. Kayu-kayu yang menunggu masa untuk dibakar buat lemang pada hari raya. Di Arab dulu, umpama macam itulah. Mana orang munafik ini seumpama kayu-kayu api yang diletak di panas atau disandarkan untuk tunggu masa dibakar untuk masak nasi ke, masak kuih ke. Itulah tugas orang munafik ini. Tunggu masa untuk dibakar. Mati aja, terus Allah bakar dalam api neraka. Itu beza. Beza kayu api. Kalau kayu nak buat rumah, kita simpan cantik-cantik, letak di bawah tembak teduh. Tapi kayu api, tak ada. Memang dijemur, kering-kering, supaya senang dibakar dengan api neraka nanti. Ka'annahum khusubum musannadah. Seakan-akan kayu api yang tersandar, menunggu masa saja untuk dibakar. Kenapa? Pasal ciri-ciri orang munafik ini, yahsabu, mereka mengira masa mereka hidup di dunia, mereka menjangkakan kulla sayhatin, setiap teriakan, setiap yang mereka dengar daripada Al-Quran. Dengan apa? Ada takdir kat sini. Setiap mereka mendengar ayat-ayat Allah, orang yang ajak mereka untuk berinfak. Orang munafik bila baca ayat-ayat Al-Quran, wa'anfiku, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, bayar zakatlah kamu, ataupun marilah kita berjihad di jalan Allah, ada perang kita berjihad. Dia dengar, dia pantang mendengar kulla sayhatin, teriakan-teriakan yang mereka kena mengeluarkan duit untuk infak ataupun menyerahkan jiwa mereka untuk pergi jihad, alaihim, ke atas mereka, maka mereka akan cukup takut dengan perkara-perkara itu. Pasal mereka cemas. Mereka mendengar jeritan-jeritan yang akan membahayakan mereka itu. Sebenarnya, maka kesam atas mereka. Humul adu, mereka lah musuh yang nyata sebenarnya. Pasal jihad dan infak ini amat-amat memainkan peranan penting sangat dalam menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka membenci, mereka cukup takut dengan ayat-ayat ataupun keadaan orang memanggil mereka untuk berjihad dan untuk berinfak. Maka kesan daripada mereka tolak sebahagian daripada syariat Allah menyebabkan mereka bukan beriman sepenuhnya. Itu yang akan mereka menjadi munafik. Itu punca pasal mereka suka dengan dunia, pasal mereka nak harta, mereka sayang dengan nyawa dan keluarga mereka ini. Maka humul adu, mereka lah musuh yang nyata bagi kamu wahai Muhammad dan orang Islam sebenarnya. Maka fahzaruhum, maka waspadalah dengan mereka. Waspada mereka. Maka jangan kamu berkawan dengan dia, jangan kamu lantik dia jadi ketua-ketua, jangan kamu lantik dia sebagai orang yang menjalankan urusan penting dalam agama Allah sebenarnya. Fahzaruhum, kepada qatalahum, membinasakan Allah atas mereka sebagian mereka dipalingkan tadi. Musuh nyata, maka semua semoga Allah binasa menyikir mereka dan rahmatnya. Bagaimana mereka boleh dipalingkan daripada kebenaran ini sebenarnya. Bagaimana mereka berpaling pasal Allah tutup hati-hati mereka. Jadi, bila turun ayat-ayat Allah tentang kejahatan mereka, tentang cerita mereka, tentang penipuan mereka mengasuk jangan infak kepada Nabi, jangan infak kepada orang beriman tadi, maka dah turun ayat Quran. Maka mereka tahu. Pasal mereka baca Quran juga. Sebab itu dia setiap malam, dia tanya orang mukmin yang pergi bertadabbur ni, "Wahai Syekh, malam tadi ayat apa turun?"
Pasal dia takut Allah cerita keburukan mereka. Orang munafik ini. Dalam Al-Quran, Allah akan cerita keburukan mereka. Setiap hari dia tanya. Malam tadi tajuk apa Allah turunkan. Kalau kenalah mereka. Malam tadi dah turun ayat tentang penipuan kamu, sumpah palsu kamu. Bagi tahu itu. Maka tengok ayat ni. Dah tahu macam tu, maka orang mukmin pun, wahai orang munafik, bertaubatlah, dah kamu jahat ini, Rasul dah tahu, datang jumpa Rasulullah, minta maaf dengan dia, bertaubatlah kepada Allah atas ketelanjuran kamu buat perkara-perkara ini. Tengok ayat dia. Wa idza qila lahum, dan apabila dia kata kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum. Kemarilah wahai orang yang telah menipu ni, berpalsu ini. Kemarilah yastaghfir lakum, memohon keampunan bagi kamu. Jumpa Rasulullah, pergi jumpa Rasulullah, mintalah pengampunan atas ketelanjuran kamu menipu, mengasuk tadi, jangan menginfak tadi, minta pengampunan. Apa kata dia? Tengok orang munafik ini. Lawau ru'usahum. Mereka menggeleng-gelengkan kepala dia. Mereka tak nak. Mereka mencebik. Ayat ni, mereka menggeleng-geleng. Lawau ru'usahum. Mereka menggeleng-gelengkan kepala mereka. Mereka memalingkan kepala mereka. Mereka tak nak. Wara'aitahum. Dan bila kamu melihat mereka, bila kamu melihat sikap mereka tadi, yasudduna wahum mustakbirun. Halangi mereka sebenarnya sikap sombong mereka. Halangan mereka nak insaf, nak bertaubat, nak pergi jumpa Nabi Muhammad tadi, rupa-rupanya dihapuskan oleh sifat sombong mereka. Kenapa mereka bikin sombong? Bisikan-bisikan syaitan yang mengasuk mereka, kerana Allah telah khatam hati mereka. Itu punca dia. Itu ayat kelima. Ayat yang keenam. Kalau mereka datang jumpa pun, kalau mereka minta maaf pun, Allah kata sama sahaja. Pasal Allah dah khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawat. Ayat tu Allah telah khatam mereka. Mereka datang, mereka mana pun, Allah dah tutup dah mata telinga mereka. Tengok ayat ni. Humul lazina, bagi mereka orang-orang yang yaqulu. Mana tadi ayat betul tu? Ayat kena. Sawaun alaihim, bagi mereka tadi sama saja. Astaghfarta, mereka datang meminta maaf ke lahu bagi mereka, amlan tastaghfir lahum, mereka tak datang ke, mereka bertaubat ke, mereka tak bertaubat depan Nabi ke, atau sendiri ke, lan yaghfirallahu lahum, tidak akan mengampuni Allah sekali-kali dosa mereka itu. Pasal kenapa tak ampun? Pasal Allah dah khatam dah. Jahat sangat, degil sangat. Tak nak infak sangat, tak nak berjihad sangat. Allah khatam hati dia. La yaghfirullahu lahum. Allah tak akan memaafkan mereka lagi. Semoga kita tak masuk dalam golongan ini. Pasal golongan ini bercampur dengan golongan kita sebenarnya. Orang dalam golongan Islam. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan berhidayah kepada kaum-kaum yang fasik, orang buat dosa besar ini. Suka buat fitnah, suka buat berbagai-bagai ini, maka golongan fasik, Allah tak akan beri hidayah kepada dia. Semoga Allah jauhi kita daripada ada sifat-sifat fasik, insya-Allah. Ayat yang ketujuh, ini pun sambung infak lagi lah. Ini teguran untuk orang golongan hartawan, golongan hartawan yang ada dalam masyarakat. Golongan ini tadi dah cerita dah betapa orang munafik ini tidak akan berinfak. Bahkan marah kalau orang turut berinfak. Pasal dia kata infak ini kerja-kerja yang bodoh. Maka tegur Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga orang-orang hartawan supaya jaga agama Allah dengan cara berinfak. Humul ladzina, mereka orang-orang yang berkata, bukan tu ayat-ayat. Betul lah. Mereka yang berkata humul lazina, mereka orang tadi berkata apa? La tunfiqu, janganlah kamu berinfak semua. Ala man anda, atas orang-orang di sisi Rasul. Maka seperti mana orang munafik tadi, dia kata jangan berinfak kepada Rasul, jangan berinfak pada kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tegur, orang yang berkata la tunfiqu ala man anda Rasulillahi,
Jangan kalian menginfak kepada orang-orang infak atau di sisi Allah dan Rasulnya. Apa ni? Gini. La tunfik. Dia sebenarnya ayat ini pun cerita balik kisah larang Abdullah Ubay tak nak bagi berinfak kepada Rasulullah tadi. La tunfiku ala man inda Rasulillah. Janganlah kamu menginfak ke atas orang yang beriman tadi, kata Rasul tadi, di sisi Allah atau kerja-kerja Allah, jangan berinfak hingga yang faddu ini sehingga apa Said? Dah sampai. Jangan berinfak kepada Rasulullah. Nah, sehingga hatta yang faddu, sehingga semua bercerai-berai. Maknanya semua sekali orang sahabat-sahabat Nabi ini lari. Maksudnya, kalau tak ada infak dengan Nabi ini, buat apa lagi orang nak kumpul Nabi? Dia fikir macam tu. Dia fikir orang macam dia fikir. Dia fikir sahabat-sahabat Nabi nak rapat dengan Nabi ni, nak dunia, nak ambil duit orang infak, nak guna duit tu. Dia fikir macam tu. Dia fikir macam orang nak dunia sangat. Itu kata dia. Maka mereka yang mengatakan orang jangan berinfak tadi sehingga lari semua orang ke Nabi ini. Dia kata macam tu. Dia kutuk, dia ingat golongan-golongan golongan sahabat ni nak sangat kepentingan dunia sebagaimana dia duk buat sekarang ini. Maka Allah tegur golongan ini, bukan macam itu wahai hamba. Kamu tak menginfak ini sebenarnya apa dia? Kamu ingat segala harta, segala rezeki ni siapa yang bagi wahai hamba? Maka Allah pun mengenalkan diri dia. Walillahi. Sebenarnya Allah. Yang kamu tak nak infak itu aku yang bagi hidayah untuk berinfak. Sebenarnya walillahi. Milik Allah. Khazainus samawati wal ardi. Milik Allah segala perbendaharaan. Khazanah. Khazainu tu khazanah. Khazanah negara ini dalam ayat lain, pemegang kunci khazanah ini Allah. Allah milik, Allah pemegang kunci segala harta, segala punca rezeki yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu takut nak infak sedangkan infak tersebut aku yang suruh dan aku yang ganti balik pasal aku pemegang kunci pembenaran milik aku. Maka jawablah persoalan kesamaran masyarakat yang tak nak berinfak tadi. Dia kata kononnya orang nak sangat dengan hasil infak dia tadi, orang kumpul Nabi kena infak tadi. Maka Allah jawab, Allah menegur, Allah matahkan hujah mereka. Walakinna, akan tetapi walau cakap macam ini pun, orang munafik baca Quran semacam ini pun mereka tak nampak, mereka masih lagi tak yakin dengan infak ni. Pasal apa? Pasal dalam surah Al-Baqarah pun cerita pasal syaitan selalu membisikkan akan habis duit, akan susah, akan miskin, akan datang musibah nak buat macam mana. Surah Al-Baqarah 268 Allah cerita apa ni? Syaitan akan selalu membisikkan kepada kamu duit akan habis. Allah akan bagi tahu aku akan tambahkan duit, bercanggah macam itu. Ini munafik terpedaya dengan masukkan syaitan. Walakinna, akan tetapi al-munafiqina, orang-orang munafik ini la yafqahuna, tak memahami yang Allah akan tambahkan. Pasal tak yakin Allah akan tambahkan perkara-perkara rezeki yang mereka infak tersebut. Pasal mereka terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Balik kita tengok nanti surah Al-Baqarah ayat 267 dan 268 cerita kisah perbezaan di antara wahyu dengan bukan wahyu ini, syaitan dengan arahan Allah tentang infak ini. Jadi ayat 8 Allah ulang balik cerita yang Zaid Arqam bagi tahu kepada Rasulullah tentang kata-kata orang munafik tentang infak tadi. Tengok yaqulu, mereka berkata, la in raja'na, sungguh jika kita kembali ilal Madinah, ke Madinah lepas perang Mustalik ini, bila kita balik ke Madinah dah menang perang dah, balik ke Madinah,
bawa harta-harta rampasan yang kurang banyak dalam Riyadhah dalam orang baca Nabi banyak harta ni dalam Rakyat Maktum tu. Dalam tu Sirah Nabi Sirah Nabawi tu cerita perang ni banyak harta dia. 200 keluarga ditawan. Tentera Islam satu orang aja yang terbunuh. Dia orang ramai. 200 keluarga dia tawan, termasuk anak Al-Haris ni, lawalah anak Haris ni. Jadi Nabi kahwin dengan dia masuk sembunyi bukan Sufiyah, Juhariyah. Juhariyah ini yang duduk rumah dia, yang Nabi pergi masjid. Dia duduk rumah dia. Lepas tengah hari Nabi balik. Hai Juhariyah, kamu zikir apa pagi ni? Dia jawablah. Dia zikir sekian. Wahai Juhariyah, kalau aku zikir hari ni, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi, itu tu lebih banyak lagi daripada kamu zikir satu hari ni. Itulah Juhariyah ni lah. Dia tanya zikir, tu panggil zikir Juhariyah. Zikir Subhanallah bihamdihi, zikir tadi. Tu ya. Kita pun pagi kita baca 3 kan. Pagi kita baca 3 yang tu, petang ada petang. Petang 3, petang ada pagi ya kan? Pagi ada zikir tu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa kalimat wazinata. Ada semua hingga akhir lah. Zikir tu kena baca. Pasal Nabi kata Juhariyah, zikir separuh hari kau baca tu lebih besar lagi yang aku baca 3 kali zikir ni. Itulah kisah dia. Maka mana tak ada ayat tadi. Pasal dan Nabi hayat ni masa dah lama lagi. Kita selang-seli dengan itulah, dengan untuk kita yang pertama tak mengantuk kan. Yang kedua ilmu pun dapat. Mana tadi? Tadi yaquluna bila kita balik semula ke Madinah lepas habis perang ini, ilal Madinah, maka tengok dia baca, tengok dia punya kata-kata Abdullah Ubay tadi. Liyukhrijannal a'azzu, maka pasti akan mengusir al-a'azzu ni orang mulia ni, al-a'azzu orang mulia, minha darinya al-azalla orang-orang yang lemah. Dia kata maksud tafsir sini, tafsir mengatakan, ada juga tafsir mengatakan orang mulia ini orang munafik dan orang Yahudi, dan sebagai tafsir mengatakan orang mulia di sini ialah orang Ansar campur munafik ini, pasal dia nak laga balik dah berdamai tadi, nak suruh menanam kebencian orang Ansar kepada orang Muhajirin tadi, kesan pada pergaduhan mereka berdua tadi. Dia masuk jarum kat situ. Nak menyakit, nak suruh orang Ansar suka dengan dia kononnya. Sedangkan walillahi, milik Allah juga, al-izzatu, segala kekuatan tersebut. Nak halau mana boleh, Allah lagi kuat. Wali rasuli, dan rasulnya, walil mu'mini, dan bagi orang-orang yang berimannya. Walakinnal munafiqina, akan tapi orang-orang munafik ini la ya'lamu, mereka pun tak nak faham juga. Mereka tak faham perkara-perkara ini. Dia rasa dia saja, dia tak fikir kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 tentang juga golongan-golongan hartawan. Golongan-golongan hartawan di Madinah. Sama juga golongan-golongan hartawan di merata tempat di dunia sekarang. Termasuklah di kampung kita ini. Ataupun di EQS ke. Kena jaga ni. Ini untuk nasihat dia ni. Tengok Allah kata apa pada ayat 9 ini. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai kamu orang-orang yang beriman. Semua beriman kan. Hartawan ke pahlawan. Mujahid tadi ke. Pahlawan tak? Mujahidin, pahlawan, hartawan dan juga ilmuwan, tiga-tiga tadi. Ya ayyuhallazina amanu, tapi ini untuk orang hartawan lah, orang kaya ni. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman yang hartawan. La tulhikum, jangan kamu lalai. Lalai apa? Jangan kamu lalai amwalukum, akan harta-harta kamu yang aku bagi pinjam tu. Tak ada tidur. Dengar. La tulhikum amwalukum, jangan dengan harta melalai kamu akan harta kamu yang aku bagi pinjam ini. Tapi kalau macam Tok Badi tak apa, dia dah hartawan memenuhi tuntutan ni dah, dia telah menjalankan untuk tiga-tiga tadi. Orang lain ni, orang kaya bakhil maksudnya, orang kaya bakhil. La tulhikum amwalukum, jangan melalaikan harta-harta kamu, bukan setakat harta saja, wala auladukum, dan jangan kamu dengan anak-anak kamu pun, jangan lalai kamu dengan anak penak kamu.
Walau bagaimanapun ayat ini sebenarnya dia ada kaitan dengan asbabun nuzul juga. Dia sahabat Nabi nak pindah di Madinah. Dia banyak harta lah. Banyak harta kaya-kaya nak pindah ke Madinah. Tapi pasal keseronokan harta banyak di Mekah ini, maka isteri dia, anak dia halang dia. Tak payah pergi lagi lah bang. Dia kata buat apa pergi. Halang. Maknanya keluarga penghalang kita, harta penghalang kita daripada keluar ke jalan Allah. Nak datang duduk daurah petani pun, baik kita pergi cari makanan-makanan di bazar Ramadan dulu. Lebih kurang itulah. Suami kata, tak boleh, kita kena pergi daurah pasal nak bulan Ramadan, doa Allah makbul, berbagai-bagai. Dia ajak juga. Maka dilalaikan kamu oleh auladukum tadi. Maka Nabi pun, sahabat Nabi tak pergilah. Dia tak pergi, lewat dia pergi. Lewat sangat dia baru dia pergi ke hijrah ke Madinah. Pergi Madinah dia tengok terkejut dia. Pasal semua sahabat-sahabat lain dah hebat dah. Dah ilmunya tinggi, hebat. Belaka-laka dah. Maka dia bergerak ketika tu nak pukul anak isteri dia ni. Dia nak belasah anak isteri. Maka tu ayat ni jangan kamu pukul dia lah. Mana inilah peluangnya dulu tadi. Jagalah sekarang ni. Mulai hari ni jagalah. Jangan lalai seperti itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum, dan anak-anak kamu an zikrillah, dari mengingati Allah, dari kerja-kerja tadi, dari kerja-kerja untuk mengingati Allah dengan cara keluar infak tadi. Maka wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat mengingat Allah, dan barang siapa yang beramal, wa may yaf'al, barang siapa yang berbuat demikian, zalika demikian itulah. Kalau berbuat juga kedekut juga, bakhil juga, tak nak jaga anak bini juga, berkenanya itu takut juga untuk menjalankan kebajikan pun dilalaikan dengan harta dan anak penak ini, maka humul khasirun, mereka lah sebenarnya orang-orang yang paling rugi sangat sekali sebenarnya. Jadi sahabat tadi rasa rugilah pasal dia ilmu tak ada, semua lain dapat semua, tapi dia ketinggalan kat situ. Maka sama ayat 10 lagi. Wa anfiqu, wahai golongan-golongan hartawan semua, wa anfiqu, dermalah, bagi infaklah, mimma razaqnakum, dari sebahagian rezeki yang kami berikan. Allah ceritanya rezeki yang kita, walau kita berjaya macam mana, gaji besar macam mana pun, Allah ceritanya rezeki itu aku bagi kamu, bukan kamu cari sendiri, itu sebab saja aku bagi kamu untuk menguji kamu saja. Pasal aku jaga kunci rezeki tadi. Mimma razaqnakum, daripada rezeki tadi, min qabli, rezeki yang aku beri pada kamu ketika mana? Min qabli an yati ahadukum al-maut, sebelum kamu mati saja. Maka harta kamu yang aku bagi kamu ini, infaklah wahai hamba-Ku yang aku sayangi. Pasal apa? Bila kamu infak, itulah harta kamunya. Tapi kalau kamu tak infak juga, dengan tiba-tiba aku matikan kamu, maka kamu dah miskin, kamu jatuh miskin sebenarnya. Sekarang ini kamu amat-amat teruk. Pasal apa? Pasal bila kamu pergi menemui Allah, kamu kosong rezeki kamu, tak ada apa-apa ketika itu. Maka tiarumul mautu. Maka bila kamu mati, Allah kata, pasal mati kamu tak tahu. Bila kamu simpan harta, duk kira harta kamu, tiba-tiba kamu tak nak infak, kamu bakhil, kamu risau, maka tiba-tiba aku matikan kamu ketika itu juga. Fayaqulu, kamu akan berkata ketika itu. Tengok Allah petik. Semua manusia akan kata macam ni. Ingat, semua manusia akan nukilkan kisah. Bila mati saja, manusia akan menyesal kerana dia tak berinfak masa hidup di dunia. Fayaqulu, mereka akan berkata, Rabbi, wahai Allah ya Tuhanku, laula akhartani, alangkah baiknya wahai Allah, kamu lewatkan sikit kematian aku. Tengok, aku tak sempat nak infak wahai Allah, tapi kamu cepat sangat matikan aku. Pasal dia tak tahu mati ni, mana orang tahu. Tapi pasal dia kira-kira nak infak, dia rasa sayang tadi, dia tak infak. Bila tak infak, tiba-tiba dia mati. Allah matikan dia. Bila Allah mati dia akan bentuk kata-kata dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu mati, sedar mati saja. Katalah mati saja. Rabbi laula akhartani, kenapa kamu cepat sangat ambil nyawaku wahai Allah? Kalau kamu lambat sikit, sempatlah aku berinfak.
Tengoklah. Tengok. Kalau lambat sikit, sempatlah aku berinfak, wahai Allah. Mana tadi? Ya, mana yakin ni? Fayaqulu, lalu berkata, wahai Rabbi, laula, wahai Tuhanku, mengapa tidak akhirkan mati kami ila ajalin qarib, bukan sedekat ini. Kenapa kamu tak lambatkan sikit kematian aku? Lambatkan sikit kematian aku ila ajalin qarib, tempat yang dekat, tak apa. Lepas ni bagi peluang aku sikit, ya maknanya. Dimit sikit ya. Maknanya setengah jam ke, 10 minit ke? Kenapa cepat sangat? Kalau lewat sikit 10 minit, sempatlah aku berinfak. Kata dia je, bagi hidup 10 tahun lagi pun bakhil juga orang macam ni. Pasal dia dah ditutup. Dia dah dibisikkan oleh syaitan, takut harta dia habis. Takut susah bagi dia, maka dia percaya dengan bisikan syaitan, dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan menyesal. Semua orang akan menyesal macam ini. Ajalin qarib, waktu dekat minta ni. Fasaddaqa, bolehlah aku berinfak, bolehlah aku mengeluarkan harta. Banyak sangat harta aku ni, aku sayang nak ketika itu. Maka kalau aku sempat berinfak, wahai Allah, wa akum minas solihin, aku akan bertokat menjadi orang yang soleh. Allah panggil orang yang berinfak ini orang yang soleh. Pasal dia menyahut seruan Allah, untuk berinfak, maka Allah kategorikan dia orang yang sedar. Kalau aku berinfak, aku akan menjadi orang yang soleh. Itu ya. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang tak sayang untuk berinfak untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sekarang lah. Moga kita tambah lagi bagus kita pasal yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun penutup wahai hamba, sebenarnya bila kamu sampai ke alam akhirat, bila aku ambil nyawa kamu, dah tertutup dah peluang kamu nak infak ke, peluang kamu nak amal ke, peluang kamu nak berbuat baik ke, dah habis semua dah. Yang ada sekarang ini amalan-amalan kamu sahaja yang aku tukarkan menjadi simpanan kamu masa di dunia dulu. Aku akan tukarkan amalan-amalan kamu menjadi kenikmatan dalam syurga aku. Gitu tengok ayat dia. Walan yuakhirullah, dan tidak akan diundur masa, dilewatkan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walan yuakhirullahu, tidak akan melewatkan oleh Allah nafsan, setiap jiwa, iza jaa ajaluha, sehingga telah datang waktunya, tak akan lewat sesaat pun, tak akan lewat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khabirun, dan Allah memberi khabar, Allah memberitahu, mengetahui, khabirun, Allah mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kamu amalkan, kamu kerjakan semasa atas kamu dunia. Maka itulah, wallahu ta'ala alam. Selesai surah Al-Munafiqun, yakni pesan Allah kepada golongan hartawan. Komplit 3 jenis pahlawan, ilmuwan dan juga hartawan. Baulah agama Allah akan berkembang pesat. Baulah kelancaran keimanan kepada Allah akan berjalan lancar dengan adanya gabungan ketiga-tiga perkara ini. Yakni ketiga-tiga perkara tadi, golongan tadi akan terlibat dengan jihad dan infak, sebagaimana yang Allah amat tekankan dalam hampir setiap surah dalam Al-Quran. Allah gandingkan di antara jihad dan infak, dan infak. Tapi manusia saja yang terpedaya takut harta dia habis kerana berjaya dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, yang syaitan akan membisikkan kepada mereka tentang harta mereka akan habis kalau mereka berinfak sebenarnya. Sebagai penutup kita tengok ayat Al-Baqarah sikit satu Al-Baqarah nak bukti tadilah 268. Ayat 268 muka surat tak ada, muka surat 45. Ya. Asyaitanu, sungguh syaitan itu, sesungguh syaitan itu ya'idukum, menjanjikan kamu. Tengok, syaitan akan membisik kita, dia bisik selalu ni.
Wahai syekh, wahai syekh. Wahai syekh, kalau kamu infak apa jadi? Tengok apa? Al-faqra. Kamu miskin. Duit pasti duit habis. Duit kamu dah lah sikit, kamu infak lagi. Habis duit kamu. Tengok ni. Syaitanu ya'idukum, menjanji, membisik pada kamu tu. Al-faqra, kamu miskin. Wa ya'murukum, dan dia menyuruh kamu bil fasya, membuat perbuatan-perbuatan ketik, jadi bakhil, kedekut, simpan harta, langsung tak nak berinfak. Sedangkan sedangkan Allah itu ya'idukum, menjanji kepada kamu maghfiratin, pengampunan minhu, dengannya, dan bagi syurga dengannya. Berbeza. Syaitan bisik, kamu miskin, kamu susah kalau kamu infak. Allah kata, aku bagi pengampunan, aku bagi rahmat dengan kamu, aku bagi syurga dengan kamu. Nak yang mana? Minhu wa fadlan, dengan kurnianya. Tapi wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pengetahuannya. Niat kamu tahu dah. Kamu rasa nak dengar syaitan ke, nak dengar Allah? Allah maha mengetahui. Maka di sini Allah jawab kamu tadi, kalau orang yang tak nak infak, sayang nak infak tadi, maka mereka telah apa dia? Bertuhankan syaitan bab ni. Mereka telah mengambil syaitan sebagai jalan yang memerintah, jalan yang mengarah mereka, mengikut arahan syaitan tadi. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alaina al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.